Assalamualaikum. Semangat. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Saya Syamsul Bahri. Hari ini kita live hari yang ke-21. 21 day challenge ya. Esok kita tengok macam mana aturan jadual, nak tukar waktu ke macam mana ya. Jadi hari ni tak ada apa-apa tajuk yang spesifik, just to share balik tentang tajuk 2190, formula 2190. Buat sesuatu perkara selama 21 hari secara paksa. Selepas 21 hari dia akan jadi tabiat, kita akan mula buat secara rela. Dan kita teruskan buat selama 90 hari. Selepas 90 hari, masa 90 hari kita buat secara rela. Dan selepas 90 hari dia akan jadi satu kemanisan, dia akan jadi gaya hidup kita. Dia akan jadi kita punya second nature. Makna macam kita masih nak buat je lah kehidupan kita, lifestyle kita. Ya. Jadi itu tentang formula 2190 ya. Jadi semoga anda semua dapat manfaat selama 21 hari ini. Saya punya topik-topik yang saya share memberi manfaat pada you all. Tapi macam mana kita nak tahu yang kita punya perubahan itu ada kemajuan? Mungkin dari segi bisnes kita nampak hasil dia meningkat. Tidak semesti hasil RM1, tetapi hasil maksudnya telah ramai orang follower you dari segi social media, dari segi bisnes, orang mula kenal you, you mula senang dapat appointment. Itu dari segi bisnes. Tetapi dari segi kehidupan secara umum, bagaimana kita nak tahu yang kita ni telah mula ada peningkatan pada diri kita? Adakah kita masih lagi ditakut sama atau tidak? Ya. Jadi sebenarnya kita boleh kenal beberapa ciri ya. Tapi sebelum saya nak share tentang ciri-ciri itu, saya nak kongsi satu cerita. Semalam saya cerita pasal paku ya. Pasal apa ya? Okay. Ini is a real life story. Pada tahun 80-an itu. Satu budak yang mulut dia gagap trembling. Ni berlaku di US dia trembling, dia tak boleh nak bercakap dengan betul, gagap. Dia pergi minta kerja, banyak kerja dia minta satu-satu tempat, semua kerja dia tidak diterima orang. Sebabkan kekurangan pada diri dia, iaitu dia tidak boleh bercakap dengan baik. Satu hari dia jumpa satu company jadi salesman encyclopedia. Itu encyclopedia. Kalau macam buku ni nipis ni. Ya, encyclopedia ni selalu tebal-tebal. Lepas tu dia banyak series, ya. Selalu dijual tu mungkin ada dalam 3-4 series dulu, lepas tu dia upgrade. Jadi orang yang owner syarikat encyclopedia pun mula-mula tak nak ambil dia. Sebab dia gagap, macam nak jadi jual kan. Tapi dia tanya, you pay salesman ada gaji tak? Dia kata tak ada gaji, based on commission. So kalau based on commission, apa ruginya engkau ambil aku sebagai salesman? Sebab engkau tak bayar gaji. Bila aku dijualan, baru ada bayar. Jadi owner tu pun fikir juga, betul juga cakap dia ni. Aku kan ada bayar gaji kan, kau jual je lah. So dia keluar, dia jual. Dia jual kan, tanpa disedari, bos dia ni perasan, dia ni setiap hari dapat jualan. Bulan pertama jualan dia sangat menakjubkan. Masuk bulan kedua dia jadi top sales. Masuk bulan ketiga dia jadi top sales lagi. Jadi satu perjumpaan tu bos minta dia share. Tanya dia macam mana dia boleh jual sehingga dia boleh jadi top sales. Dia kata, saya jumpa orang, saya cakap this rambling buku encyclopedia barat macam ni lah. Encyclopedia bagus cerita tau. Bila apa respon orang, kalau orang kata mahal, okay, because of encyclopedia ni sangat penting kepada kehidupan kita, aku nak baca pada engkau. Kau bayangkanlah, dia baca dari muka 1, A baru kan, A muka surat pertama A. Jadi dia nak cakap tu, we are telling your followers that you have started a live video. So dia nak baca ni satu buku ni kepada orang yang tak nak beli. Jadi orang pun kata, oh it's okay, enough. I buy from you, I buy. Dia jual. Jadi dari situlah dia dapat jualan.
kerana dia baca. Dia kata pentingnya ensiklopedia ni. Kalau orang tak mau beli, dia akan bacakan kepada mereka. Sebab penting. Kandungan dia banyak, tinggi ilmu dia. Jadi bayangkanlah nak baca trembling. You sibuk, you nak kejar apa semua. Jadi akhirnya dia jadi top salesman. So, pengajaran dia tentang sekalian. Bila kita nakkan sesuatu, kita akan usahakan dengan apa halangan, apa rintangan yang kita hadapi. Begitu juga kehidupan kita. Kita nak buat sesuatu, kita memang tidak nafikan, kita tidak boleh elak daripada halangan dan rintangan. Cuma bagaimana kita bertindak. Kebanyakan masalah-masalah kita ni 90% dia tidak boleh selesai kerana cara kita bertindak, reaction towards that. Jadi itulah dia jadi orang gagap ni. Dia jadilah top salesman kerana hanya dia kata pentingnya buku ensiklopedia aku ni, aku akan baca pada kau. So hari ni simple aja saya nak share dengan you all macam mana kita nak kenal yang kita ni telah berlaku perubahan pada diri kita. Seperti saya sebut, saya bukan baik tetapi saya nak jadi lebih baik. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni telah ada improvement? Kalau orang bagi tahu kita ni payahlah sikit kan, mestilah orang pumpat, bukan semua orang nak kritik kita kan. Dan tentu orang cakap yang baik-baik saja. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni telah, ni saya main 21 day challenge ni, saya setiap hari habis video saya akan dengar balik video saya ni. Dia recorded dalam IGTV, jadi saya dengar balik. Dari situ saya cuba improve dan saya setiap hari kena usahakan cari tajuk-tajuk untuk saya bincangkan. Cuma ada masa-masa, ada hari-hari kadang macam hari ni saya tak sempat nak cari tajuk topik-topik yang sesuai. So just a spur moment, sebab dah 21 hari saya teringat mungkin kita nak tahu, nak kenal macam mana yang kita ni telah ada perubahan, ada improvement. So pertama kita nak tahu yang kita ni telah ada sedikit perubahan atau banyak perubahan, kita telah berhenti mengata orang. Selalunya kita kata orang nak tunjuk yang kita ni baik, nak tunjuk kita ni hebat. Jadi kita memburuk-burukkan orang. Jadi bila kita berhenti, kita dah tidak memburuk-burukkan orang, sebenarnya kita telah tahu yang bahawa kita ni tidak perlu memburukkan orang untuk kita tunjuk yang kita ni bagus. Tak perlu dah. Dulu kita tidak ada kekuatan, tidak ada keyakinan diri, maka kita memburuk-burukkan orang hanya sebagai untuk bagi tahu orang yang kita ni bagus. Tapi sekarang ni kita dah hi, very interesting username, Dick Duggy Dick Duck. Hi, how are you? Today is my 21 day challenge. Is my last day of 21 day. It's a 21 day 2190 formula. 21 day, every day I do my life for 21 at 11 at night. And today I just want to share people, hi. Just want to share bagaimana kita nak tahu bahawa kita punya kejayaan tu berlaku. Pertama sekali, kita telah berhenti memburuk-buruk ke orang. Selama ni kita memburuk ke orang kerana kita nak tunjuk yang kita ni lebih bagus. Oh, dia ni tak pandai cakap lah. Kita nak cakap dengan orang bahawa kita pandai bercakap. Oh, dia ni tak kerti buat bisnes lah. Kita nak cakap dengan orang yang kita ni pandai buat bisnes. But bila kita telah ada perubahan pada diri kita, kita telah berhenti mengata orang. Sebab kita punya keyakinan meningkat, kita yakin yang kita ni ada kelebihan diri, kita tidak perlu memburuk-burukkan orang. Itu nombor satu. Nombor satu, yang kita nak tunjuk yang kita ni telah berjaya, satu tahap yang lebih baik, ialah kita sudah berhenti memburuk-burukkan orang. Sebab kita tidak perlu lagi memburuk-buruk orang, sebabnya kita telah ada keyakinan diri yang kita ni boleh perform lebih baik. Ingat kita bukan bersaing dengan orang, kita bersaing dengan diri kita yang lepas. So kita try to improve. Keduanya, kita telah mula berhenti berhujah dengan orang. You perasan tak, kita dulu asyik nak berhujah dengan orang. Nak just to tell people that we are right. Kita nak bagi tahu orang yang kita ni betul, kita sentiasa berhujah. Apa orang cakap kita berhujah. Penat tau. Saya dah lama berhenti berhujah. Orang nak cakap apa, I just dengar, I just listen. If I think they are right, I will take it and learn.
if I think what it's not that they are right or wrong, but if I think it's benefit to me, I will take it and then learn. If I think it's not something that I cannot practice, something is not practical to me, I just ignore it. So stop arguing with people. Stop arguing with people. Kita berhenti berhujah dengan orang untuk tunjukkan yang kita ni lebih betul. No. Kita kena faham semua orang dia ada pandangan masing-masing. Disebabkan pengalaman dia, kehidupan dia masing-masing ada kehidupan dia masing-masing. Dia ada pengalaman dia masing-masing, maka dia ada pandangan dia masing-masing. Jadi kita kena hormati pandangan dia dan kita berdoa supaya orang menghormati pandangan kita. Jadi bila dia berkata sesuatu perkara, kita tidak perlu berhujah. Lebih mudah kita mengiyakan apa dia kata. Ya? Dan kalau kita rasa benda tu bukan minat kita, mungkin kita ada cara untuk stop perbualan tu. Kata, alah benda ni tak apalah, kita bincang lain. Contoh. Saya nak ambil satu contoh macam mana ya. Kadang politik lah. Politik ni terlalu panas. Orang selalu opposite each other. So, cara dia macam ni lah. Politik ni tak pernah habis. Tak pernah habis. So, kita stop. Bila kita tidak sependapat dengan dia. Yeah. So, that's how kita nak tahu yang kita telah berubah, kita telah berhenti berhujah. Ya, kita lebih suka mengiyakan pandangan orang dan kita mula meraihkan pandangan orang dan kita faham bahawa setiap orang dia mempunyai pandangan masing-masing dan bukan semua orang bersetuju dengan apa yang kita ada dan kita pun tidak bersetuju dengan dia kerana masing-masing mempunyai pengalaman dan ilmu yang berbeza-beza menyebabkan pandangan dia berbeza lah. Saya nak cakap macam mana ya. Sebagai contoh, huruf 6 dengan huruf 9. Kalau saya tulis ni, saya nak tulis lah satu kertas kosong besar. Nampak lah. Saya tulis nombor 6 ni. Saya bukan pelukis yang baik tapi just nak show the point. Ini angka 6. So, kalau you tengok dari pandangan sini adalah angka 6, tapi bila orang yang tengok dari pandangan sini adalah angka 9. You faham tak? So, bila kita duduk di kertas, you tengok dari sini is angka 9, saya tengok dari sini angka 6. So, dua-dua betul. Cuma pandangan dari arah yang berbeza menyebabkan kita mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Sama aja, kan? Contoh saya pegang benda ni. Saya kata benda ni condong dia selanding ke kiri. Tapi you tengok dari sana, you kata selanding ke kanan. So kalau kita nak argue, sampai bila tak habis. Betul pada pandangan masing-masing. Saya nampak dari sini betul, you nampak dari sana betul. So kita nak tahu kita ni telah mula advancekan kita punya kepribadian kita telah advancekan pemikiran kita mula berhenti berhujah. Kita meraihkan pandangan orang dan kita faham bahawa orang masing-masing ada pengalaman yang berbeza-beza, ilmu yang berbeza-beza menyebabkan kita tidak sama pendapat. Okey. Kedua, kita telah mula tidak selalu nak komen semua perkara lah. Tidak selalu asyik nak beri pandangan. Orang cakap pasal COVID, kita nak beri pandangan pada COVID. Orang baru cakap pasal pergi Itali, dia nak beri pandangan pasal Itali. Ada orang macam tu kan? You perasan tak? You cerita you baru balik daripada Itali. Oh, dia cerita pasal Itali. Pom, dia dah pergi sana apa semua. Kita baru nak cerita pasal COVID, dia cerita pasal COVID. Macam ni, macam tu. Daniel, jangan lupa tu. Ambil yang malam lah. So, kita telah mula tidak memberi semua pandangan pada semua perkara. Ada masa-masa we just listen. Kita tidak lagi memberi pandangan. Dan sometimes kita cuma dengar saja. Assalamualaikum, Muhammad Syakir. Apa khabar?
Hari ni saya share tentang bagaimana nak kenal diri kita yang kita ni telah sampai ke tahap yang lebih baik. Kita dah berhenti memberi pandangan pada semua perkara lah. Orang cakap pasal business construction, kita ada pandangan kita. Kita beri pandangan kita. Menjaga macam ni. Orang cakap nak menjaga tepi jalan, kita ada je pandangan kita. Orang buka gerai di tempat yang sepi, ada je pandangan kita. Orang nak jadi Grab driver, kita ada pandangan kita. Orang nak jadi buat Grab food, Food Panda, kita ada je pandangan kita. No, bila kita telah improve kita punya kepribadian kita lebih berhemah, kita lebih berpengetahuan, berpengalaman, kita akan berhenti memberi pandangan kepada semua perkara. Kita mula mendengar, kita mula menerima orang punya keadaan masing-masing. Jadi bila orang bercerita kenapa dia buat satu perkara, kita dengar. Kita tidak lagi memberi pandangan kita. Macam saya pun juga ada masa-masa ada orang datang jumpa saya nak share peluang dia, saya hanya dengar. Saya tidak beri pandangan kepada bisnes dia tu bagus atau tidak bagus. Saya cuma dengar. Apa saja dia buat, sama ada dia berjaya atau dia baru, saya dengar saja. Saya tidak akan ada komen saya tentang apa yang dia buat. Jadi kita berhenti beri pandangan. Kemudian kita dah mula tidak mengharapkan orang punya validation. You tahu validation maknanya orang kata betul. Kita tidak mengharapkan lagi dah. Maknanya kita mengharapkan orang kata yang kita buat ni betul ke, ataupun yang kita buat ni bagus ke. Kita dah berhenti mengharap benda tu. Pada peringkat awal, kita mengharapkan orang terima apa yang kita buat ni dengan mengatakan, baguslah kau buat ni, teruskan. Kita harap benda tu. Sebab kita belum ada kepribadian yang hebat. Kita belum lagi mantap. Kita belum lagi improve diri kita. Maka kita mengharap-harapkan orang validkan, sahkan yang apa yang kita buat tu bagus. Tapi bila kita telah sampai ke satu tahap kepribadian yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih bagus, kita punya persekitaran, networking kita telah lebih solid, kita dah tidak mengharapkan orang punya validation. Kita dah tak harapkan orang sahkan apa yang kita buat. Kita buat je lah. Dan kita mula menerima pandangan kita. Dan kita mula faham bahawa bukan semua orang setuju dengan apa yang kita buat. Jadi bila kita tahu bahawa bukan semua orang setuju dengan apa kita buat, kita dah tak perlukan orang punya validation. Sebenarnya kita buat je. Bila orang terima tu, kita tahulah itulah maksudnya diterima apa yang kita share. Jadi itu maksud kita dah tidak lagi. Lepas tu kita dah mula berhenti hidup dalam fikiran. You tahu hidup dalam fikiran? Tahu tak hidup dalam fikiran? Macam mana? Bukan khayal. Angan-angan, impian. Impian ni benda yang kita tulis, dia akan jadi matlamat. Matlamat yang kita pecah-pecahkan jadi strategis. Strategis yang kita buat tindakan akan jadi, kita beraction lah tindakan kita. Tapi ada benda yang kadang kita berangan, istilah berangan ke? Benda yang kita terbayang-bayang dalam fikiran kita. Apa yang kita dah buat, kita hidup dalam berangan lah. Kita pergi sana, pergi sini. Tapi kita tak pergi pun. Kita tak buat pun. Kita tidak ada action pun. Jadi, bila kita telah sampai setahap yang kita ni action taker, kita mula orang yang agresif, orang yang a doer, orang yang membuat. Kita seorang pemimpin yang hebat, berkarisma. Kita sudah keluar dari fikiran kita. Kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, kerana kita tidak bertindak, akhirnya bila kita bertindak, kehidupan tu jadi reality. Dia tidak lagi bermain-main dalam kepala kita. Ini tanda-tanda yang kita telah meningkat kita punya prestasi diri kita. Kemudian kita dah tidak ada rasa nak menunjuk dah. Kita tak ada rasa nak menunjuk dah. Kalau kita beli kereta baru, kita nak duduk letak parking depan-depan kan. Bila jumpa kawan, kita siap tanya, kau kat mana? Dah sampai? Kalau belum sampai, kita tak nak sampai lagi kedai tu. Kita nak dia sampai dulu supaya dia nampak kita datang dengan kereta apa. Itu kita nak menunjuk. Semua apa yang kita ada, kita nak menunjuk. Jadi kita bila sampai ke tahap kita tidak menunjuk lagi tu, bermakna kita telah
kita telah upgradekan diri kita. Jangan ada perasaan nak menunjuk lah. Maknanya tidak menunjuk ni, you jangan salah faham. You pakai kereta mewah bukan maknanya you nak menunjuk. Maksud saya sifat menunjuk ni tak salah pakai kereta mewah. Tapi jangan jadi rasa macam nak menunjuk lah, nak bagi tahu orang, nak bagi tahu orang kan, yang kita ada kereta tu kan, aku ni contoh. Aku ni kalau keluar kalau tak bawa duit, kalau tak ada 1,000 dalam poket aku tak boleh keluar lah, rasa macam nak mati. Itu you faham tak? Dia nak tunjuk yang dia tu akan bawa duit RM1,000 sehari. Dia orang yang ada duit. Tapi kalau kita dah jadi hebat, sebenarnya kita dah tak perlu cakap kat orang kita tak bawa duit. Kita bawa duit, kita tak perlu. Itu maksud saya. Kita bila orang ajak pergi makan, aku kalau kedai tepi jalan ni tak payahlah pergi makan kan. Aku kurang-kurang satu table aku bayar 500, 600 ribu kan. Itu menunjuk. Tapi kalau kita nak makan di kedai mewah, apa salahnya kita pergi je kedai mewah, makan je lah. Ajak, jom kita makan sini. Contoh, ada kawan ajak ke gerai sebab dia rasa dia nak belanja. Jadi dia tak mampu nak bawa ke kedai mewah. Tapi kita rasa kita nak bagi dia rasa apa yang kita rasa. Kita tak apa, jom kita pergi sini. Hari ni aku belanja kau. Hari ni aku belanja kau. Kita bawa dia. Selalu dah kau belanja aku, asyik kau belanja je kan. Kali ni aku nak belanja kau. Jom ikut aku sekali. Rasa. Itu yang maksudnya dia bawa ke mewah tapi dia tidak menunjuk-nunjuk. Yang menunjuk ni maknanya kita downgrade orang dulu. Kau tengok engkau nak pergi kat gerai ada panas lah, berpeluh lah, kita pergi sana lah. Jadi itu maksud saya menunjuk. Kita nak tonjolkan kelebihan kita. Jadi bila kita tak ada lagi dah sifat menunjuk ni, bermakna kita telah increase kita punya tahap, standard kita telah naik. Kita dah develop diri kita. Kita ada apa dia panggil? Lebih baik dari semalam. Kita lebih baik dari semalam. Dan last but not least, kita berhenti menyalah-nyalahkan orang. Kita salah orang. Saya tak pastilah kenapa zaman kita kecil dulu kan. Dia ada satu lagu, Bangau, oh bangau, mengapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus, ikan tak timbul. Ingat tak lagu tu? Ikan, oh ikan, mengapa engkau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput. You ingat tak cerita tu? Lagu tu kan sebenarnya mengajar kita blame orang. Bangau ni kurus, dia kata ikan tak timbul. Ikan ni tak timbul sebab rumput panjang sangat. Rumput panjang sangat sebab lembu tak makan. Lembu tak makan sebab sakit perut. Perut sakit sebab makan nasi basi. You faham tak? Jadi sebenarnya kita ni diajar kecil blame orang tanpa kita sedar. Saya tak tahu siapa cipta lagu tu dan memang lagu tu sangat popular masa zaman saya kecil dulu. Sekarang ni saya rasa dah tak ada dah lagu tu. Tak tahulah pula kalau masih ada lagi, bermakna kita masih lagi hidup di tahap mengajar orang, blame orang, salahkan orang. So nak nampak yang kita ni telah mula improve kita punya personal growth, kita punya kepribadian kita telah meningkat, kita mula berhenti menyalahkan orang, blame others. Jadi itulah dia rumusan dia. We must know. I always talk about change. Formula 2190. We change every day. Every day we do for 21 days. It become our habit. Once become our habits, we will do willingly. Continue for 90 days, it become our lifestyle. Once become our lifestyle, it's like our second nature. But then, as we go, we want to know how either we improve or not. We want to know. So how to measure that we have the growth, we have the improvement of our personal from the 21 days that we have done to improve, to change. First, kita tidak mengatur orang untuk menonjolkan yang kita lebih baik. Saya ulang balik. Kedua, kita berhenti berhujah nak buktikan yang kita betul. Ketiga, kita berhenti beri pandangan atas segala perkara. Kita dah tak beri pandangan atas segala perkara. Semua benda kita nak beri pandangan. Kita dah tak buat dah tu.
Kita dah tidak mengharapkan validation. Kita tidak mengharapkan orang lain sahkan aktiviti kita. Kelima, kita berhenti hidup dalam khayalan, dalam angan-angan. It's all transform into action. Then our brain is empty from pemikiran kita hilang daripada semua angan-angan itu. Sebab semuanya telah tertulis dan telah dalam action. Ya. Dan kita juga berhenti menunjuk. We stop showing off. The moment we showing off, that is time that we are still not, we have not improved from yesterday. Better than today. Better than yesterday. Dan tomorrow is better than today. Yeah? So kita kena, kita berhenti menunjuk. Dan kita berhenti menyalahkan orang. We stop blaming others. Bila kita berhenti menyalahkan orang, itulah tanda-tanda yang kita ni telah lebih baik daripada semalam. Yeah? So itulah sedikit daripada saya. Remember saya share 21 hari ni banyak perkara saya share bukan sebab saya lebih pandai daripada orang, tidak. Saya tidak downgrade orang. You all ada opinion you sendiri. You nak dengar saya punya sharing, terpulang. It's all just my personal experience. From readings, from communication with people, from my experience working, business, studying, from my experience living in different countries. So from all those I share. Bukan sebab saya pandai jangan salah faham. It just saya punya kegemaran untuk share. Orang nak terima tak nak terima is up to you. You remember that? Kita berhenti berhujah, kita berhenti buruk-burukkan orang. So you have to I respect you punya opinion, you respect I punya opinion. But that's about all. It's not to show that I'm better than others. It's just that sharing my experience. Jadi itu saja malam ni. Tajuk santai-santai tapi bunyi macam serius pula. This tonight is a conclusion of my 21 day challenge. So tomorrow mungkin saya punya hashtag tukar jadi 90 days challenge pula. Jadi insyaAllah esok saya akan buat satu keputusan untuk buat di waktu yang berbeza. Mungkin lebih awal sedikit, pukul 10 malam ke. Ataupun buat di waktu siang, petang ke. Cuma waktu siang ni banyak sangat aktiviti kerja. Jadi macam rasa berat sikit lah untuk buat live sebelah siang. Tapi macam mana pun esok akan dapat satu news yang kot tidur malam ni lepas doa kita dapat satu ilham, satu insting what to do. InsyaAllah. So, teruskan kehidupan masing-masing. Jangan putus asa. Whatever we do today, whatever we have done today is our success. A small success, kejayaan kecil-kecil yang akan memberi kepuasan pada kita untuk tidur dengan lebih lena. Esok pagi kita dengan satu semangat, just fight one more day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok malam.